pertama sesi persekolahan sekolah rendah secara bersemuka di Terengganu berjalan lancar. Perinciannya bersama Nur Azila Ahmad Sani. Silakan. Terima kasih. Suasana pembukaan semula sesi persekolahan di negeri Terengganu hari ini berjalan lancar walaupun dilaksanakan dalam penambahbaikan SOP yang telah ditetapkan mengikut Fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Tiada sebarang reaksi kejanggalan di kalangan murid-murid, rata-rata yang ditemui teruja untuk hadir ke sekolah sejak sekian lama bersendirian mengikuti pembelajaran di rumah PDPR. 50% kehadiran murid-murid daripada jumlah keseluruhan dibenarkan hadir bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Kaedah penggiliran murid secara mingguan juga terpaksa dilakukan demi memastikan semua murid-murid berpeluang untuk hadir ke sekolah. Sangat seronoklah bila dapat anak datang kembali ke sekolah. Dia sangat menanti-nantikan sebab baru tahun pertama sekolah dah kena lockdown. Jadi dia nak merasa balik apa yang pernah dia rasa tu. Kami ibu bapa sangat bersetujulah, tapi masih ada rasa takut-takut lah macam tu. Tapi harap-harap sama-samalah kita ikhtiar untuk boleh anak-anak kita ke sekolah kembali. Anak bangun hari ini dengan semangat baru nak sekolah dengan nak jumpa kawan-kawan lama dah. Jadi dia memang bersemangatlah nak ke sekolah. Fenomena air pasang besar disertai hujan dan angin kuat yang melanda di beberapa kampung sekitar Pantai Mengabang Teliput 2014 dan 2017 masih menjadi trauma kepada sebahagian penduduk. Dua insiden besar pada tahun tersebut juga menyebabkan kerosakan dan kemusnahan serta menjejaskan fizikal asal pantai tersebut. Tinjauan kru lewat malam tadi bagaimanapun menunjukkan kawasan tersebut tidak mengalami sebarang ancaman ombak besar ataupun angin kencang. Namun begitu, beberapa penduduk yang ditemui berkata mereka masih belum mampu melelapkan mata pada waktu tersebut apabila terkenangkan kejadian terdahulu. Menurut penduduknya, Rokiah Ali, siri fenomena air pasang dan disertai ombak besar, hujan serta angin kencang pada musim tengkujuh menyebabkan halaman kediamannya dilimpahi air beberapa kali. Tahun lepas keadaan lagi air siapa di dalam so. Bukan dalam so ni, lepas pada tiang pi. Oh. Air besar situ. Air pasang ikut terlepas. Tahun ni memang tak ada lagi. Tak ada lagi ni. Ni baru lagi. Dulu dia mari masa bulan 2 tau. Bulan 1. Bulan 1. Tahun ni kan. Akhir tu masa 2014. Jadi trauma tu datang lagi sebab air pasang besar ni berlaku di kawasan ni memang sungguh lah. Akhirnya kalau air pasang besar ni air memang tinggi lah sini. Air ombak ni sampai ke sana. Belah belakang ni dapur tempat ubur barang ni memang banyak air. Masuk air kot lah. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Basri Kamarazaman berkata para anggotanya kini sentiasa bersiap siaga termasuk mengadakan rondaan secara rutin di beberapa kawasan tumpuan. Ini termasuklah kawasan pantai perkampungan Mengabang Teliput sehingga ke pantai Seberang Takir di Kuala Nerus. Dan pihak kita meninjau kawasan-kawasan yang berisiko lah yang untuk berlaku banjir. Sama juga dengan air pasang besar ni, kita membuat tinjauan bersamalah dengan anggota pertahanan awam, dengan pihak polis dan sebagainya lah. Apabila berlaku, terutama sekali berlaku kes air pasang besar dan menyebabkan limpahan seperti tahun lepas lah, seperti di Pantai Miami, kita menasihati pihak polis lah untuk menutup kawasan-kawasan jalan. Fenomena itu diramal berlaku 4 kali sepanjang bulan ini dengan ketinggian ombak dijangka mencecah antara 2.4 meter hingga 2.9 meter. Ayam serama memiliki peminat tersendiri apatah lagi dengan kecantikan dan kejaguhannya meskipun bersaiz kecil. Tidak hairanlah pencintanya sanggup menghabiskan ribuan ringgit memeliharanya.
Ke arah itu, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara serta Persatuan Kesenian Ayam Serama Terengganu menganjurkan pertandingan ayam serama peringkat kebangsaan. Program mendapat 300 penyertaan seluruh negara dengan 6 kategori dipertandingkan. Hampir 277 ayam berjaya dijejak dalam program yang diadakan sehari itu. Bagi pengerusi Ayam Serama Terengganu Muhammad Zulkifli Muhammad Zain, program ini juga secara tidak langsung membantu penternak ayam serama menambah semula pendapatan mereka. Peternak-peternak ayam serama kita ni hilang, boleh katakan hilang pendapatan. Yang hilang pekerjaan, yang dulunya pendapatan sampingan ayam serama ni tak ada pendapatan. Jadi bila kita buat pertandingan ni, lepas daripada ni ada orang yang cari ayam. Jadi bila orang cari ayam untuk game, ayam tu boleh buat main game. Jadi peternak-peternak yang akan dapat pendapatan balik untuk menampung pendapatan dia semula. Peserta yang ditemui berkata hadiah pertandingan bukan fokus utama. Ia lebih kepada memperkenalkan industri ayam serama kepada masyarakat. Jadi saya sanggup datang daripada Perlis adalah untuk menyertai pertandingan serama yang diadakan hari ini di Terengganu ni, dan di samping itu untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat yang jauh kan. Jadi secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim untuk menaikkan ayam serama sendiri. Bukan untuk mata untuk menang, untuk dapat raikan hadiah, taklah. Untuk meraikan kawan-kawan yang dekat sini dan support lah. So bila first start after PKP ni kan naik ramai penyertaan, so luar pun akan nampak, orang luar pun akan nampak dan secara langsung kita membantu menaikkan untuk industri serama ni. Sekian sahaja bahan berita dari Terengganu. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya.